Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Sekarang jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada kali ini. Okey, pada kali ini kita akan tengok bahagian sirah, masih di dalam pelajaran yang ke-26 bidang sirah. Tajuknya ialah keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu pada khalifah yang ketiga yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan yang Ustaz Mi rasa seronok apabila mempelajari tentang Uthman bin Affan ini ataupun Khalifah Uthman bin Affan ini, apabila dia mempunyai dua perkara yang pasti akan menyebabkan anda berasa seronok ataupun rasa terpanggil untuk mengkaji apa yang ada dengan Uthman bin Affan. Yang pertama, dia adalah daripada kalangan ataupun golongan Sabiqun al-Awwalun, iaitu golongan orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Dia memeluk agama Islam apabila sampainya hidayah melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang kedua, yang paling rasa terpanggil nak tahu tentang Uthman bin Affan ini, ialah dia merupakan orang yang dijamin masuk syurga oleh Nabi Muhammad SAW apabila Nabi mengatakan wa Uthman fil jannah, dan Uthman akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan daripada Nabi. Itulah dua perkara yang akan menyebabkan kita akan berasa nak mengkaji apa yang ada dengan Uthman bin Affan. Baik, untuk kali ini Ustaz akan menceritakan kepada anda semua yang menonton video pada kali ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang riwayat hidup Khalifah Uthman bin Affan. Yang kedua, kita akan tengok tentang sifat peribadi Sayyidina Uthman bin Affan. Yang ketiga, kita akan tengok sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, kita terus pergi kepada yang pertama. Riwayat hidup Khalifah Uthman bin Affan. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Beliau dilahirkan di Mekah. Tahun lahirnya tahun 576 Masihi, keturunan Bani Umayyah Quraisy. Nama ibu beliau Arwa bin Quraisy. Gelarannya ialah Zunnurain, iaitu yang memiliki dua cahaya. Kerana apa? Kerana beliau berkahwin dengan dua puteri Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ini selalu masuk dalam exam. Apabila soalan bertanya kepada pelajar-pelajar, apakah gelaran yang diberi kepada Uthman bin Affan dan mengapa beliau digelar dengan gelaran tersebut? Jadi kita boleh jawab. Uthman bin Affan digelar dengan Zunnurain, dan dia digelar dengan Zunnurain kerana dia berkahwin dengan dua puteri Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, kahwin dengan Ruqayyah, kemudian Ruqayyah meninggal dunia. Selepas itu Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu untuk mengahwinkan pula anak dia yang kedua yang bernama Ummu Kalsum kepada Uthman bin Affan. Okey, kemudian kita tengok beliau meninggal pada tahun 35 Hijrah pada usia 80 tahun kerana dibunuh oleh pemberontak dan dimakamkan di perkuburan Baqi'. Ini pun kalau pelajar-pelajar tahu tentang kisahnya, sangat memilukan dan rasa tersentuh di hati. Kenapa? Kerana Uthman dia satu orang yang sangat baik. Satu orang yang sangat baik. Allah Ta'ala uji dia dengan kematian. Akhirnya dia dibunuh. Pengakhiran hidupnya dia dibunuh. Walau bagaimanapun kalau kita kaji, kita akan rasa seronok. Kenapa? Uthman bin Affan dibunuh oleh pemberontak setelah pemberontak mengepungnya selama 40 hari akibat daripada fitnah yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Okey, selepas 40 hari dia dikepung rumahnya. Kemudian pada hari yang ke-40, ketika beliau sedang membaca Quran surah Al-Baqarah,
Dan ketika beliau sedang berpuasa pada hari Jumaat itu, Allahu Akbar, hari Jumaat sedang berpuasa, sedang baca Quran, pengakhiran hidup yang sangat baik. Dan yang lebih baik lagi apabila beliau mengatakan sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berjumpa, dia sempat berjumpa dengan sahabat beliau dan mengatakan, aku hari ini nak berpuasa kerana semalam pada hari Khamis malam tu, iaitu malam Jumaat, aku telah bermimpi bahawa Nabi Muhammad SAW bersama dengan Umar, bersama Abu Bakar, aku berjumpa dengan mereka dan Nabi Muhammad mengatakan, irji' muftirun indi ghadan, kamu akan berbuka puasa dengan aku pada besok hari. Sebab itulah hari ini aku berpuasa, kata Osman. Allahu Akbar. Dan benarlah Osman dibunuh bermula dengan apabila pemberontak datang kepadanya dan hendak memancung lehernya, lalu ditahan dengan tangan, lalu kedua-dua tangannya putus. Lalu dia mengatakan bahawa tangan inilah yang menulis Al-Quran. Allahu Akbar. Kemudian beliau dibunuh benar-benar menjelang masuknya waktu maghrib, iaitu waktu berbuka puasa. Dan benarlah mimpi Osman bin Affan apabila Nabi mengatakan, wahai Osman, kamu akan berbuka puasa denganku pada besok hari. Allahu Akbar. Inilah kematian yang sangat, orang kata apa, memilukan, tetapi pengakhiran di sana adalah yang paling baik, iaitu bersama dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Baik, kita tengok seterusnya, iaitu sifat peribadi. Ini lagi menarik. Kenapa Osman dijamin masuk syurga? Kita tengok sifat peribadi ni, kita cuba untuk ikut. Sebab Osman ni istimewanya dia, walaupun dia seorang yang kaya, tetapi dia memiliki satu sifat yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati dia yang jarang ada pada orang lain. Jom kita tengok. Okay, yang pertama, Osman bin Affan terkenal dengan seorang yang sangat pemalu. Ni pun ada kisah juga, tak cerita ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berbaring, kan, duduk santai-santai, dan pada waktu tu Abu Bakar mula-mula datang. Abu Bakar tak jumpa Rasulullah dan menceritakan hajat-hajatnya. Nabi dalam keadaan santai, sedang berbaring, baring macam biasa, santai, kan. Itu habis hajat, Abu Bakar pun pergi. Kemudian datang Umar ketuk pintu, Nabi Umar kata masuk. Tapi Nabi dalam kedudukan yang sama, sambil berbaring santai, relax, kan. Lepas tu Umar datang, Umar sampaikan hajat, selesai hajat Umar pun pergi. Yang ketiga datang, iaitu Osman bin Affan datang. Tengok apa yang berlaku pada Nabi. Nabi daripada keadaan berbaring santai tadi, Nabi duduk, Nabi betul-betulkan pakaian dia dan kain dia. Allahu Akbar. Dan terus berjumpa dengan Osman bin Affan. Osman menyampaikan hajat dia dan Osman pergi. Allahu Akbar. Heranlah Aisyah, isteri Nabi pada waktu tu. Wahai Rasulullah, ketika Abu Bakar kamu santai, kamu relax, kamu baring, kamu tak betulkan kedudukan kamu, tetap macam tu. Tapi pada Umar Al-Khattab pun sama. Kamu baring, kamu santai, kamu tak betulkan kedudukan kamu. Tapi aku heran, bila Osman datang, kamu terus duduk, kamu betulkan pakaian kamu rapikan semua yang tak rapi. Kemudian kamu meminta Osman untuk menyatakan hajatnya. Kenapa demikian ya Rasulullah? Allahu Akbar. Lalu Rasulullah mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Allahu Akbar. Adakah salah ataupun tak patutkah aku berasa segan, atau malu kepada seorang, iaitu Osman tadi, yang malaikat pun malu kepadanya. Allahu Akbar. Nampak? Nabi segan dengan Osman. Kenapa? Kerana dia ada sifat malu. Allahu Akbar. Ini pengajaran pertama. Kita kena tanam diri kita untuk meniru perangai Osman, meniru perangai ahli syurga. Apa dia? Malu. Tanamkan sifat malu. Allahu Akbar. Gitu. Okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tengok beliau terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah.
Buktinya beliau banyak menderma untuk perang Tabuk. Allahu Akbar. Waktu ni, perang Tabuk ni, ada 30,000 orang tentera Islam nak menyertai perang Tabuk. Uthman bin Affan, orang lain semua infak, tapi infak terbesar ialah Uthman bin Affan. Dan Uthman bin Affan dalam sejarah Islam, dia lebih terkenal sebagai penyelesai masalah ummah. Bila masalah kewangan, Uthman selesaikan. Bila masalah nak beli barang, Uthman selesaikan. Bila Uthman selesaikan. Pendek kata Uthman selesaikan. Sebab apa? Dia ada kekayaan. Sebab tu orang Islam kena kaya. Kena kaya macam Uthman. Sebab apa? Kalau kaya tak tolong orang Islam, tak guna. Tapi Uthman, dia kaya dan dia tolong orang Islam, dia tolong ummah, dia tolong agama Islam. Ini kita kena tipu, kena tiru. Ini kita kena tiru. Okey? Apa dia buat? Yang pertama, perang Tabuk. Tahu apa Uthman bagi? Yang pertama, dia bagi 1000 ekor unta. Allah Akbar. Kalau sekarang seekor unta pun dah dekat berapa? Seekor pun dah 6,000, 7,000 kan? Kali dengan 1000. Kalau sekarang. Kemudian 90 ekor kuda. Kalau seekor kuda yang paling baik sekarang belas-belas ribu, 16,000, 20,000 juga. Kali tengok. Kalau paling baik lagi mungkin sampai puluh-puluh ribu. Uthman dia takkan bagi yang biasa-biasa. Nak pergi perang yang terbaik. 90 ekor kuda terbaik. Allah Akbar. Dan yang paling menyebabkan Rasulullah SAW terkejut apabila Uthman memberikan 1000 dinar pada Rasulullah SAW untuk keperluan umat Islam peperangan Tabuk tersebut. Bukan 1000 dirham, 1000 dinar, wang emas. Allahu Akbar. Itulah Uthman. Kemudian yang kedua, beliau membeli perigi Romah. Perigi Romah, Bi'ru Romah. Waktu ni umat Islam dia masalah air. Bila nak air kena beli. Kena beli daripada seorang Yahudi bernama Yusuf. Waktu tu perigi tu dimiliki oleh Yusuf. Jadi Yusuf ni memang jahat lah kan. Kalau nak minum boleh, tapi kena bagi duit. Allahu Akbar. Lalu orang Islam pun mengadu pada Rasulullah. Last kali Rasulullah mengatakan, siapa yang dapat beli perigi Romah tu untuk orang Islam, dia akan dapat apa? Dia akan dapat air daripada syurga. Dan ada riwayat mengatakan dia akan dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Maka apa jadi? Uthman terus pergi kepada Yusuf, orang Yahudi tersebut. Lalu dia menawarkan harga. Pada mulanya separuh-separuh. Maksudnya harga pada mulanya untuk sehari orang Islam, sehari untuk Yusuf. Maksudnya sehari tu Yusuf tak boleh guna telaga tu. Sehari tu orang Islam semua guna. Dan last kali berakhir dengan Yusuf terpaksa menjualkan semua saham pembelian telaga ataupun Bi'ru Rumah itu kepada Uthman bin Affan. Kenapa? Kerana bila orang Islam dah hari giliran orang Islam tu ambil air, last kali hari kedua tak ada siapa nak beli. Sebab orang Islam dah ambil untuk keperluan 2 hari. Last kali Bi'ru Rumah menjadi milik orang Islam sampai sekarang. Allahu Akbar. Sebab orang kaya sahamnya sampai sekarang. Okey, kemudian lagi apa lagi? Dia menderma 1000 ekor unta untuk muatan kepada umat Islam yang susah. Dengan muatan, makanan dan sebagainya kepada orang Islam yang susah. Kemudian suka membantu orang yang berada dalam kesusahan, khususnya kepada kaum keluarga dan sanak saudara terdekat. Ada riwayat mengatakan Uthman ni dia suka jamu orang-orang susah dengan makanan-makanan bangsawan. Dan dia sendiri di rumahnya makan makanan-makanan macam orang susah. Allahu Akbar. Itulah Uthman yang tak ada pada orang lain. Kita tengok sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan. Orang hebat ni, dia punya sumbangan pun hebat. Yang pertama, dari sudut sosialnya, berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut politik, dia memperkenal sistem protokol dalam pentadbiran, mengukuhkan peranan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara.
Yang ketiga, ketenteraan. Dia melakukan pengukuhan ataupun mengukuh pertahanan negara dengan membina angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan penaklukan. Yang ini hebat. Inilah khalifah yang pertama yang mewujudkan armada laut ataupun angkatan tentera laut. Tak pernah ada sebelum ni. Osman yang buat. Dan mereka berjaya menakluk banyak negara-negara di Eropah. Sampai kepada mereka menakluk satu kepulauan bernama Kepulauan Siprus. Kepulauan ni milik Rom. Jadi mereka berperang, angkatan laut tentera Islam berperang dengan tentera Rom. Lalu mereka menang dalam peperangan tersebut. Hebat tak orang Islam? Hebat. Sebab tu kita orang Islam, kita kena hebat macam orang Islam dulu-dulu. Perang, menang. Maknanya apa? Maknanya mereka sangat kuat dari segi ketahanan fizikal dan mental mereka. Sehingga ke Eropah, sehingga rentetan daripada tu banyak lagi negara-negara di sebelah Eropah dapat ditakluk oleh orang Islam. Kita tengok lagi dari sudut agama, beliau membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali dengan Mushaf Utsmani. Bermula dengan penaklukan di Azerbaijan, last kali berlaku satu pertelingkahan di antara orang-orang Islam di sana, di mana masing-masing membenarkan kata sendiri. Dia kata bacaan Ibnu Mas'ud betul, bacaan ni betul, bacaan ni betul. Last kali masalah, jadi macam nak bergaduh kerana bacaan yang macam mana yang paling betul. Lalu Huzaifah Al-Yamani mengatakan pada Osman, wahai Osman, kamu kena selesaikan masalah ummah ni. Jangan jadi macam Ahlul Kitab, yang mereka itu bertelingkah, last kali berpecah, last kali jadi masalah dalam agama mereka kerana pertikaian dalam membaca kitab-kitab mereka. Lalu Osman bin Affan pun membukukan ataupun menyalin semula, membukukan, kemudian jadilah satu standard bacaan Al-Quran dengan lisan bacaan Rasulullah SAW iaitu Quraisy, dan standard itu digunakan sampai sekarang dan dikenali sebagai Mushaf Utsmani. Itu yang kita baca sekarang tu, Mushaf Utsmani. Siapa buat tu? Osman. Orangnya dah tak ada, tapi sampai sekarang kita dapat baca daripada titik peluh beliau dan pemikiran beliau dan idea beliau. Kita doalah sama-sama supaya kita boleh jadi macam Osman bin Affan. Okey, seterusnya memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat tak pernah ada azan kali kedua pada hari Jumaat, tapi zaman Osman mengatakan, ijtihad Osman mengatakan bahawa perlu azan kedua. Kerana apa? Kerana orang-orang yang berniaga di pasar, mereka tak tahu, lalu diberikan peringatan dengan laungan azan di pasar, kemudian sekali lagi laungan azan di masjid. Jadi zaman inilah ataupun zaman Khalifah Osman lah berlakunya azan dua kali. Tak pernah berlaku sebelum tu. Dan beliau juga mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang dan membeli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Ini juga kali pertama yang dibuat. Tak pernah berlaku di Masjid Nabawi perluasan ataupun membesarkan Masjid Nabawi. Tak pernah berlaku. Tapi zaman Osman beli tanah dan Osman besarkan lagi. Allahu Akbar, besarnya jasa Osman. Okey, ini serba ringkas. Okey, habis 3 bahagian tu saja tentang Osman bin Affan. Sekarang Ustaz ni akan bawakan anda semua tentang satu soalan kebat yang selalu menjadi masalah kepada pelajar-pelajar untuk menjawabnya. Dan jom kita tengok soalan ni dan kita selesaikan. Dah ada jawapan, cuma nak bimbing aja. Okey, kita tengok soalan kebatnya. Sayyidina Osman bin Affan merupakan seorang yang dermawan dan sentiasa membelanjakan harta di jalan Allah. Huraikan bagaimana anda mencontohi sifat dermawan yang dimiliki oleh Sayyidina Osman bin Affan apabila sudah dewasa dan berjaya nanti. Ini soalan dia. Jadi kehendak soalan ni, dia kata bagaimana. Okey, bagaimana. Jadi bila tanya bagaimana, kita kena jawab dengan cara. Itu dia punya key point dia ataupun benda yang kita kena ingat. Cara. Okey.
Cara apa? Cara mencontohi sifat dermawan yang dimiliki Uthman bin Affan apabila sudah dewasa nanti. Okey, sekarang kita tengok jawapan. Macam biasa, kebat mesti ada 4. Yang pertama isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, mula dengan isi dahulu. Isinya, saya akan sentiasa berkongsi dengan orang lain, terutama bagi mereka yang kurang berkemampuan. Berkongsi. Kita akan berkongsi apa? Berkongsi kekayaan kita dengan orang lain, terutama bagi mereka yang kurang berkemampuan. Itu isi. Okey, kemudian kita masuk untuk huraian. Nak masuk huraian, kita gunakan kata hubung seperti. Okey, seperti. Seperti memberi bantuan keuangan. Selesai huraian. Kemudian kita nak pergi huraian lengkap. Kita memilih untuk menggunakan ayat mulanya kesannya. Huraian lengkap ni boleh kita letakkan kesannya, akibatnya. Jadi kita pilih untuk kesannya. Kesannya apa? Kesannya dapat mengurangkan beban mereka. Habis, selesai 3. Dapat dah 3 markah. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulannya, kita hendaklah istiqamah bersedekah kepada orang yang memerlukan agar mendapat ganjaran di sisi Allah. Okey, selesai dah PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh ulang-ulang tengok dan mudah-mudahan dapat menghayati kisah ini dan jadikan pengajaran di dalam kehidupan anda. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. With